Assalamualaikum, saya Syabana Hassan dalam rancangan Kewangan Islam anda, Tijara. Baiklah, jana pendapatan melalui dropship adalah di antara fenomena terkini yang semakin mendapat perhatian khususnya dari warganet, golongan belia, para suri rumah dan tidak ketinggalan juga ya golongan yang bekerjaya. Ditambah pula dengan situasi yang agak mencabar, dropship dilihat sebagai antara bisnes yang mampu membantu terutama buat mereka yang masih dalam usaha untuk mencari pekerjaan maupun sebagai pendapatan sampingan bagi menampung kos sara hidup. Satu contoh sistem dropship yang kami boleh kongsikan di sini, baru-baru ini Simply SS Trading Sendirian Berhad, di mana presiden syarikat itu adalah selebriti terkenal Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza, telah menawarkan peluang dropship kepada pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM menerusi program Simplicity Dropship Enrichment Arena. Ia dilihat boleh memberi peluang pekerjaan secara sambilan kepada pelajar-pelajar UiTM. Namun, ada juga situasi di mana pihak tidak bertanggungjawab yang telah menyalahgunakan istilah dropship bagi memperdaya pihak pembekal dengan melakukan perniagaan tanpa pembayaran. Jadi, ini semua menimbulkan persoalan apakah struktur sebenar di antara pembeli, pembekal dan juga dropshipper bagi aktiviti dropship. Dan yang paling penting yang kami ingin rungkaikan di Tijara pada malam ini, sejauh manakah perniagaan dropship ini dibenarkan oleh Islam? Adakah terdapat unsur-unsur terlarang di dalam struktur dropship? Adakah dropship ini dianggap sebagai halal ataupun haram? Jadi bagi mengupas dengan lebih lanjut tajuk perbincangan kali ini, kita jemput ke studio Ustaz Luqmanul Hakim Hussein selaku penasihat syariah Bank Al-Rajhi dan juga FWD Takaful. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi di Tijara. Baiklah Ustaz, hari ini kami akan membincangkan satu topik yang agak popular di kalangan masyarakat terutama di antara golongan belia, iaitu bisnes dropship. Jadi sebelum kita membincang dengan lebih mendalam pandangan syariah mengenai bisnes dropship ini sama ada ia halal ataupun haram, mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas bagaimana urus niaga bisnes dropship ini dijalankan. Silakan Ustaz. Terima kasih Syabana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertamanya, dropship ini ialah satu sistem ataupun kaedah dalam jual beli urus niaga di mana seorang reseller ataupun dropshipper ataupun seorang peniaga dia mengiklankan barangnya, ikutlah menggunakan sosial media, Facebook dan seumpamanya, mengiklankan barangnya untuk dijual. Tapi dalam masa yang sama dia tidak ada barang, tidak ada memegang ready stock, tak ada barang dengannya, belum memiliki barang, tetapi dia dah mengiklankan untuk dijual. Bila ada order masuk, bila ada pembelian, customernya membeli daripada reseller tersebut, dropshipper tersebut, dia akan forwardkan segala maklumat-maklumat order, dia akan forwardkan segala maklumat berkenaan dengan customer, alamatnya, namanya, nombor kontaknya, forward kepada supplier. Dia dah ada engagement dengan supplier, dia forward segala maklumat tersebut kepada supplier dan supplier akan menghantar direct barang tersebut kepada customer, kepada dropshipper ataupun reseller tadi. Jadi ini yang dinamakan sebagai dropship. Jadi keuntungan yang diperolehi oleh dropshipper di mana? Keuntungan ini ialah difference ataupun perbezaan harga di antara harga yang dropshipper jual dengan harga yang diberikan oleh supplier kepadanya. Jadi dropship ini semakin hari semakin berkembang, sistemnya semakin berkembang. Terutamanya selepas adanya platform-platform e-dagang yang ada pada hari ini seperti Shopee, Lazada dan seumpamanya. Di mana platform-platform seperti ini dia memberi ruang yang luas kepada para peniaga yang tak ada modal, yang tak ada kedai, yang tak ada barang, yang tak ada store, yang tak ada stok. Mereka boleh berniaga dengan cara mereka membuka iklan dan mereka membuat engagement dengan supplier untuk menghantar barang direct kepada customer. Dan dropship ini juga dirancangkan lagi dengan adanya sistem-sistem seperti sistem yang digunakan oleh supplier yang mengintegrasikan di antara platform e-dagang dengan sistem supplier. Sehingga ada sekarang ni yang dinamakan sebagai automated dropshipping. Maknanya bila ada order masuk kepada supplier, kepada reseller ataupun dropshipper masuk dalam sistem tersebut akan forward secara automatik kepada supplier dan supplier akan menghantar barang terus direct kepada
customer. Ini yang dinamakan Baiklah. sebagai dropship secara ringkas. Baiklah. Ustaz, jadi kita nak tekankan di sini ya bahawa dropshipper ni mereka tidak mempunyai barang ataupun produk mereka sendiri ya Ustaz ya. Jadi bila dropshipper ini tidak mempunyai barang ataupun produk mereka sendiri, bukankah ini bersamaan Ustaz ya dengan hadis Hakim bin Hizam ya, di mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ada orang yang mendatangiku, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Bolehkah aku membeli barang itu di pasar kemudian menjual barang itu kepadanya? Ya, lalu Nabi pun menjawab kepada Hakim, janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Jadi kalau kita lihat di sini ya Ustaz ya, di antara hadis ini dan peranan dropshipper ni sama ya, mereka tidak mempunyai barang. Jadi tidakkah urus niaga dropship ini Ustaz akan menjadi bermasalah dari sudut syariah? Bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita melihat maksud dropship tadi, dropship ini ialah seorang reseller ataupun dropshipper, dia menjual barang yang belum dia miliki. Dia mengiklankan tanpa dia ada stok dengannya. Memang ada possibility untuk masuk dalam isu menjual sesuatu yang tak dimiliki. Jadi dalam syarak tak membenarkan satu jual beli yang sesuatu yang tak dimiliki, sebagaimana hadis Hakim bin Hizam yang disebutkan tadi. Cumanya dropship ini walaupun ia merupakan satu bentuk jual beli sesuatu yang tak dimiliki, sebenarnya dia boleh ditashihkan ataupun diperbetulkan, direktifikan dengan cara menggunakan akad-akad yang betul. Contohnya menggunakan akad salam ataupun menggunakan akad wakalah ataupun menggunakan akad samsarah sebagai pendasar kepada dropship. Kalau tak menggunakan akad tersebut, tak menggunakan akad salam dengan cara-cara yang betul, tak menggunakan akad samsarah dengan cara yang betul, tak menggunakan akad wakalah dengan cara yang betul, maka dia boleh membawa kepada isu bai'u ma la yamlik, membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu yang tak dimiliki. Di mana perkara ini dilarang dalam syarak, yang disebut para fuqaha, para ulama bila membincangkan berkenaan dengan jual beli, menyebut antara syarat jual beli mestilah barang tersebut exist, wujud, dan mestilah dimiliki oleh penjual. Jadi dropshipper ni ataupun reseller ni kalau tak menggunakan kaedah yang betul, tak menggunakan akad yang betul, tak menggunakan cara yang betul dengan syarat-syarat akad yang betul, ia memang boleh menjerumus ke dalam isu bai' ma la yamlik ataupun menjual sesuatu yang tak dimiliki. Jadi yang paling penting di sini Ustaz ya, dropshipper ni harus menggunakan akad-akad syariah yang betul seperti baik salam dan juga wakalah ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, kita akan berehat seketika sahaja dan lebih banyak perbincangan mengenai dropship dari sudut syariah selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz ada maklumkan ya bahawa kontrak-kontrak yang dibenarkan di dalam dropshipping contohnya adalah seperti baik salam dan juga wakalah. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan ya secara ringkas sahaja apakah itu yang dimaksudkan sebagai baik salam dan juga wakalah. Baik, baik salam ini ialah satu kontrak di mana seorang pembeli dia membeli barang dengan cara menempah. Dia beli barang dengan cara tempah, dengan menyebut spesifikasinya, menyebut sifat-sifatnya, ciri-cirinya, harganya. Dia bukan beli barang yang tertentu, tapi membeli barang dengan cara menyebut spesifikasinya, sifat-sifat yang jelas, yang mengeluarkan daripada unsur-unsur jahalah. Bila berlaku akad salam ni, seorang pembeli yang menempah menggunakan akad salam, dia kena bayar secara full payment, membuat bayaran penuh kepada penjual. Tetapi barang belum ada. Barang belum wujud, belum dimiliki oleh penjual, barang akan dihantar pada masa depan satu tempoh yang disepakati di antara penjual dan pembeli. Ini yang dinamakan sebagai bai' salam ataupun jual beli salam yang disebut dalam syariah ataupun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai' falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang nak menempah sesuatu menggunakan akad salam, maka hendaklah dia menempahnya dengan cara menyebut spesifikasinya, menyebut timbangannya berapa yang jelas, menyebut sukatannya yang jelas, menyebut tempoh penghantaran yang jelas yang boleh mengeluarkan daripada unsur-unsur jahalah. Ini yang dinamakan sebagai bai' salam. Dan jual beli salam ini bukan setakat terhad kepada benda-benda yang bersifat timbangan, yang bersifat bilangan, yang bersifat sukatan. Boleh juga menggunakan bai' salam dalam perkara-perkara ataupun item-item yang bersifat pertukangan ataupun apa-apa
produk yang bersifat perkilangan dibenarkan menggunakan bai' salam dengan syarat ada spesifikasi ataupun sifat yang jelas. Bagaimana pula dengan ribawi, barang-barang ribawi Ustaz seperti emas? Okey. Oleh kerana bai' salam ini ialah satu jual beli yang melibatkan penghantaran yang lewat. Pembayaran dilakukan on the spot, tetapi penghantaran barang dilakukan secara tempoh yang panjang ataupun tempoh yang ditetapkan. Maka dia tidak boleh melibatkan barang-barang yang melibatkan unsur ribawi seperti emas, perak dan seumpamanya. Jadi akad salam tak boleh digunakan untuk barang-barang yang berbentuk ribawi seperti yang saya sebutkan tadi. Itu berkait dengan akad salam. Bagaimana pula dengan kontrak wakalah Ustaz? Apa yang dimaksudkan secara ringkas wakalah itu Ustaz? Kontrak wakalah ialah seorang reseller, kalau dalam konteks dropship tadi, seorang reseller ataupun dropshipper ni dia menjadi wakil kepada supplier. Dia menjadi wakil kepada supplier. Maknanya dia mengiklankan barangnya dengan spesifikasinya, dengan sifat-sifatnya. Bila ada order masuk, ada pembelian. Pembelian itu berlaku sebenarnya di antara pembeli dengan supplier, bukan dengan dropshipper. Dropshippernya hanyalah sebagai pemudah cara ataupun sebagai orang ejen. tengah. Ya, sebagai ejen kepada supplier. Bila berlaku pembelian, belian berlaku di antara supplier dengan pembeli. Bila pembeli membuat bayaran, sebenarnya dibayar kepada supplier. Cuma saya sebagai reseller ini sebagai contoh adalah orang yang menjadi ejen ataupun wakil kepada supplier, dan ini juga merupakan akad yang boleh digunakan untuk kaedah dropship dalam urus niaga. Kalau kita nak lihat dari segi penentuan harga pula ya Ustaz ya, dalam kedua-dua kontrak ini, adakah dropshipper itu boleh menentukan harganya sendiri ataupun perlu mendapat kata sepakat dari supplier? Bagaimana Ustaz? Penentuan harga ini bergantung kepada akad yang digunakan. Kalau kita membuat dropship dengan cara menggunakan akad salam, kalau guna akad salam maka dropshipper ataupun reseller bebas nak meletakkan harga. Sebab apa? Sebab kontrak di antara dropshipper dengan customer, pelanggan saya adalah satu kontrak yang bebas, yang independen, yang mustakil, yang tak ada kaitan dengan hubungan saya dengan supplier. Jadi saya bebas nak meletakkan harga. Contohnya saya ambil daripada supplier dengan harga 100, saya boleh jual dengan harga 120, dan RM20 itu sebagai margin, profit margin yang saya ambil sebagai keuntungan bagi saya. Itu kalau kita menggunakan akad salam. Kalau kita menggunakan akad wakalah, sebab saya ini sebagai wakil kepada supplier. Sebagai ejen lah. Ya, sebagai ejen kepada supplier. Jadi secara asasnya saya mesti tertakluk kepada harga yang diletakkan oleh supplier. Kalau supplier kata kamu jual barang ini dengan harga 200, kamu mendapat komisen sebanyak RM50, maka saya mesti jual dengan harga 200, dan bila berlaku order saya serahkan duit tersebut kepada supplier, talak RM50. Maknanya saya bagi 150 kepada supplier dan RM50 itu sebagai komisen. Saya tak boleh jual dengan harga 220, 250 lebih kecuali kalau supplier membenarkan. Supplier kata kamu boleh jual barang ini dengan harga 200 ataupun lebih. Ataupun kamu jual barang ini dengan harga 200 ataupun lebih dan komisen kamu ialah RM50 ataupun lebih. Maknanya saya sebagai reseller ataupun dropshipper, saya boleh menjual dengan harga 220, 250 dan saya mendapat komisen, dan saya mendapat juga komisen lebihan kalau sekiranya saya dapat menjualnya dengan harga yang lebih. Kerana ini berdasarkan kepada banyak asar-asar daripada sahabat yang membenarkan kaedah kita menjual yang disebut sebagai kaedah bi' hadzal thawb bikaza fama zada fahuwa laka. Maknanya sahabat membenarkan satu urus niaga di mana seorang lelaki berkata kepada kawannya, kamu jual barang ini dengan harga sekian-sekian, tapi kalau kamu dapat jual lebih, maka yang lebih itu ialah hak kamu. Jadi ini dibenarkan. Jadi secara ringkas ya Ustaz, apakah antara faktor-faktor utama yang akan membuatkan bisnes dropship ini menjadi haram? Okey, bisnes dropship ini mungkin boleh jatuh dalam perkara haram kalau sekiranya yang pertamanya kalau tak menggunakan akad yang betul. Tak menggunakan akad salam dengan cara yang betul, dengan syarat-syaratnya, tak menggunakan akad wakalah dengan syarat-syaratnya, dia akan jatuh kepada isu menjual sesuatu yang tak dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, mungkin boleh berlaku masalah kalau sekiranya ia melibatkan gharar, ketidakpastian. Contohnya macam mana? Contohnya kalau supplier mensyaratkan yuran, dia mensyaratkan yuran kepada supplier. Maknanya reseller dia nak jadi dropshipper ni dia kena bayar yuran, dan yuran tersebut untuk mendapat diskaun. Maknanya saya sebagai reseller bayar yuran kepada supplier untuk mendapatkan diskaun.
Jadi imbal balik di antara diskaun dengan yuran itu bermasalah dari sudut syariah. Jadi ini antara perkara yang boleh mengganggu kesahihan akad yang melibatkan dropship. Jadi yang penting ia harus menepati syariat, tidak ada ketidakpastian dan juga pembayaran agency fee itu ya Ustaz ya. Ya, betul. Harus tidak ada diskaun. Ya. Ya. Yang diskaun itu sebab adanya yuran. Kalau tak ada yuran dia boleh mendapatkan diskaun. Okey, baiklah Ustaz. Okey, kita akan berehat seketika sahaja dan selepas kita kembali kita akan bertanyakan pula sama ada peniaga dropship perlu membayar zakat ataupun tidak. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah Ustaz, saya nak bertanyakan mengenai zakat pula ya Ustaz ya. Zakat ini adalah kewajipan seorang yang beragama Islam ya. Jadi bagaimana dengan zakat perniagaan seorang yang meniagakan dropship ini, memandangkan mereka ini tidak mempunyai stok barangan untuk dikira zakat perniagaannya. Jadi adakah ini bermaksud ya Ustaz ya, seorang peniaga dropship ini tidak perlu membayar zakat? Bagaimana? Baik, biasanya peniaga dia ada barang. Peniaga dia menjual, dia ada barang yang dibeli daripada supplier dan barang tersebut bila cukup haul dia kenakan zakat. Itu kebiasaannya. Maknanya bila cukup satu haul barang tersebut dikira dalam stoknya berapa harganya, berapa nilainya, maka barang tersebut yang dikenakan sebagai zakat yang dinamakan sebagai urud at-tijarah. Zakat ni ialah zakat urud at-tijarah. Dropship pula dia tak ada barang. Sebab dia menggunakan akad salam dia menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ataupun dia menjual hak ataupun barangan milik supplier, itu bukan barang miliknya. Jadi dia tidak ada barang dalam stoknya, tak ada ready stock dengannya. Jadi dia tidak ada zakat urud at-tijarah, tapi dikenakan zakat duit. Zakat kewangan ataupun zakat tunai. Zakat tunai yang hasil daripada bai' salam tadi. Bila dia jual menggunakan bai' salam, walaupun barang tak ada, tapi ra'su malus salam ataupun salam capital diserahkan kepada saya sebagai reseller. Walaupun saya reseller, saya sebagai penjual dalam bai' salam, saya mendapat keuntungan daripada harga bai' salam. Maka ulama mengatakan bai' salam, ra'su mal salam ataupun capital dalam jual beli salam tetap dikenakan zakat. Tetap dikenakan zakat bila cukup haulnya, bila cukup nisabnya, bila cukup nisab dan dicampurkan dengan duitnya yang lain. Itu dikenakan zakat. Sama juga dengan kalau kita menggunakan akad wakalah bi ujrah tadi, akad samsarah ataupun akad wakalah. Bila saya berniaga, saya menjual barang milik supplier dan saya mendapat komisen itu sebagai ujrah ataupun sebagai fee yang saya dapat, dia hendaklah dicampurkan dengan duit-duit yang saya ada, duit-duit lain. Maka bila cukup nisab dan cukup haul, maka dikenakan zakat. Jadi dropshipper ni, reseller ni tetap dikenakan zakat, tapi bukan zakat urud tijarah, bukan zakat barangan perniagaan, tapi zakat yang dikenakan ialah zakat kewangan yang hasil daripada bai' salam ataupun wakalah bi ujrah tadi. Jadi apa yang kita nak tekankan di sini Ustaz ya, walaupun dropshipper ini tidak berdaftar sebagai syarikat ya ataupun mempunyai modal, selagi mana cukup syarat haul dan juga nisab ya, dropshipper diwajibkan memberi zakat dan yang paling terbaik adalah hubungi pejabat agama ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, secara ringkas ya, akhir sekali apakah nasihat yang boleh diberikan ya kepada peniaga-peniaga dropship ini supaya mereka boleh menjadikan nasihat ini sebagai panduan? Okey, Islam membenarkan berniaga. Islam membenarkan kita mencari keuntungan. Islam membenarkan kita mencari rezeki. Islam membenarkan kita mencari kekayaan dengan apa jua cara yang dibenarkan oleh syarak. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti berhati-hati, kita mesti berjaga-jaga supaya tak termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Contohnya, kita memilih produk yang halal, tak boleh memilih produk yang haram. Berniaga dropship menggunakan kaedah-kaedah yang betul, menggunakan akad yang betul dengan syarat-syaratnya yang betul, menggunakan akad wakalah ataupun menggunakan akad salam. Dalam bisnes dropship juga tidak boleh ada unsur-unsur riba, unsur-unsur gharar, unsur-unsur kezaliman dan seumpamanya. Jadi itu antara perkara yang perlu diambil berat sebagai seorang peniaga, dan ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina hadha illa man qad tafaqqaha fid din. Maknanya tidak boleh berniaga di pasar kami kecuali orang yang ada ilmu berkenaan dengan agama. Jadi untuk dropshipper, untuk supplier, untuk customer, semua kalau nak masuk dalam pasar, nak masuk dalam pasaran, dalam perniagaan, apa jua bentuk perniagaan, mestilah mencari ilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu, orang yang berilmu, kalau sekiranya kamu tidak mengetahui ataupun syak dalam
sebarang perkara yang melibatkan transaksi. Yang penting Ustaz mencari ilmu, berhati-hati dan juga amanah ya dalam perniagaan ini ya Ustaz ya. Baiklah para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Luqman di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi secara keseluruhannya dapatlah difahami ya bahawa bisnes dropship ini bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Perniagaan seperti ini dibenarkan jika ia benar-benar mengikut syarat dan juga kontrak yang bersesuaian menurut syariah. Ini kerana dalam hal yang berkaitan dengan muamalat ya ataupun jual beli secara umumnya segala aktiviti dibenarkan selagi mana tidak datang bukti yang mengharamkannya. Namun pada masa yang sama jangan abaikan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ya di atas keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran zakat. Jadi pihak berwajib mungkin boleh menggunakan peluang dalam situasi pandemik ini dengan menawarkan program-program mahupun latihan ya buat mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan ini. Jadi ini akan membantu untuk menyumbang buat perkembangan dan juga skill masyarakat sekaligus meningkatkan taraf sosial orang awam. Selain dari itu, para pembekal yang mengaplikasikan sistem dropship ini perlu memastikan agar dropshipper benar-benar faham dengan terma dan juga syarat yang dikeluarkan agar tiada unsur aniaya di kemudian hari. Buat para dropshipper pula, fahami struktur perniagaan dan pembekal yang anda pilih serta pilih strategi yang positif bagi mengembangkan potensi jualan anda. Sentiasa jujur dan amanahlah dalam berniaga seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peniaga yang benar dan amanah bersama dengan para nabi, siddiqin dan golongan yang mati syahid. Untuk itu sekian sahaja dari saya Syabana Hassan untuk Tijara kali ini. Bertemu lagi kita di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat malam.